wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni, Syarah Kitab Tauhid jilid ketiga karangan Dr. Frianda Andirja. Kita bab ke-53 sekarang, darangan mengucapkan abdi dan amati dia. Abdi dan amati ni hamba ke belakang, abdi ni hamba lelaki, amati hamba perempuan. Amah. La yakulu abdi wa amati nah. Larangan mengucapkan abdi dan amati hambaku. Oleh Dr. Firanda Adirja. Matanya diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu bahawa Nabi SAW bersabda, la yaqul ahadukum at'im rabbaka waddi rabbaka. Wal yaqul sayyidi wa maulaya wa la yaqul ahadukum abdi wa amati wal yaqul fataya wa fatati wa ghulami. Janganlah seorang dari kalian berkata ketika memerintahkan budaknya, hambanya dengan kalimah, hidangkanlah makanan untuk Rabb kamu. Waddi rabbaka. Hidangkanlah makanan untuk Rabb kamu lah, tuai kamu sebenarnya. Berilah minuman untuk Rabbmu. At'im rabbaka waddi rabbaka. Berikanlah makanan untuk Rabbmu dan berilah minuman untuk Rabbmu dah. Tuai kamu dah. Tak molek lah. Dia guna istilah Rabb juga. Akan tapi hendaklah dia berkata dengan kalimah sayyidku dan maulaku. Wal yakul sayyidi wa maulaya. Sayyid tu tuai, maula tu tuai jugalah dah. Ataupun maula pun masuk pemelihara ke ataupun kena pelihara lah. Maula hamba pun juga lah. Dan maula tuai pun boleh dua-dua maula ni lah. Sayyidku dan maulaku, pemeliharaku. Dan janganlah seorang dari kalian mengatakan abdi, hamba sahaya laki-lakiku, dan amati, hamba sahaya perempuanku dah. Akan tapi katakanlah fataya, pemudaku, dan fatati, pemudiku, dan ghulami, budakku lah. Ni hadis riwayat Bukhari Muslim lah. Jadi ada situ tak boleh sebut abdi dan amati. Boleh sebut fataya, ada fataya atau fatah lah, atau fatati, pemudiku lah. Ghulami, budakku, boleh lah. Syarahan pembahasan ini tentunya berkaitan zaman dahulu lah, ketika masih lagi ada perbudakan, ada perhambaan lah, iaitu seorang majikan tidak boleh dia tu, tuai dia, tidak boleh memanggil budak laki-lakinya dengan abdi, dan bagi budak perempuannya dengan mengatakan amatinya. Hadis di atas mengajarkan kepada kita untuk tidak sembarangan mengucapkan lafaz. Dan lafaz juga berkaitan dengan masalah tauhid. Lafaz tertentu tu yang berkongsi antara Allah dengan makhluk. Jadi kita takut capalah untuk lebih suci, lebih bersih akidah tauhidnya tu. Tu sedut guna lah. Kita tentu mengetahui bahawasanya semua makhluk yang ada di alam semesta ini adalah hamba bagi Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT, inni kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Dia sebagai data jumpa Tuhan esok semua ni jadi hamba, tunduk belakang dia. Surah Maryam ayat 93. Kita semua ini adalah hamba Allah SWT, dan Allah SWT adalah Rabb kita, Tuhan kita, Tuhan kita lah. Oleh kerana itu bab ini mengajarkan kepada kita untuk mengagungkan Allah SWT, iaitu dengan cara kita tidak mengucapkan lafaz-lafaz, ucapan-ucapan yang maknanya semakna dengan Allah SWT, meskipun niat kita tidaklah demikian. Rabb tadi lah, kan kita boleh guna Rabbul Bait, tuai rumah dah. Jadi Rabbi ke apa ni, Tuhan pun boleh, makhluk boleh, tapi tak sudah ucap lah, tak serupa lah. Contohnya seperti seorang budak yang berkata kepada tuannya, ya Rabbku, wahai tuanku, sebenarnya maksudnya. Akan tapi kerana Rabb mirip sangat dengan Allah SWT, Tuhan Rabb juga, maka bentuk lafaz seperti itu mestilah dijauhi untuk disebutkan kepada sesama manusia. Dan hendaklah dia ganti dengan ya sayyidi atau ya maulaya, wahai tuanku juga dah. Kerana lafaz makna tersebut tidak mirip dengan nama Allah SWT. Inilah hujah kata boleh sebut maulana ni. Maula ni dua maksud, sama ada tuai pun boleh ataupun hamba boleh, tapi sini maksud tuai lah dah. Di maulana tu ni maulaya pun lebih kurang dah. Jadi bolehlah, tidak kata setengah kata lebih kurang syirik, tidak. Pasal dalil ni telah terang dah.
Kerana boleh untuk sama. Cuma Allah ni jangan over lah mengagungkan Tok Guru Maulana sama dah. Dengan maksud lajak mengagungkan tak boleh juga dah. Tuaiku biasa tu tak apalah, tuaiku akak apa Tuhan jadi Tuhan tak boleh juga dah. Gitulah dah. Jangan mengagungkan Tok Guru dah, lebih hak dah. Kerana lafaz makna tersebut tidak mirip dengan nama Allah SWT. Jadi sebenarnya tidak banyaklah guna wali apa maula ni untuk Allah SWT dah. Jadi Rabb tu hak banyak guna ni. Hak jelas dah. Jadi Sayyidi dengan maula je tu boleh dah. Begitu juga Maulana. Penggunaan kata Ar-Rabbu pemilik. Penggunaan kata Ar-Rabbu boleh dalam dua bentuk penggunaan. Boleh juga bila-bila kita kata Ar-Rabbu tu boleh, tapi tak tengok tepat lah. Pertama, kata Ar-Rabbu secara mutlak. Maka hal ini tidak boleh kecuali hanya untuk Allah SWT saja. Kerana kata Ar-Rabbu tu dengan alif lam yang menunjukkan sang pemilik yang sebenarnya. Sehingga maksudnya adalah Allah SWT sahaja. Kedua, kata Rabbun. Secara sandaran penyandaran. Ala sabilil idhafah. Idhafah lah penggantian. Penyandaran lah. Contohnya seperti perkataan Rabbu kaza wa kaza. Pemilik itu dan ini. Kita cerita saat ni lah. Rabbul baiti tuai rumah lah. Maka hal ini boleh memiliki dua kemungkinan. Pertama, jika diidhafahkan disandar kepada selain manusia, maka hal ini tidaklah mengapa. Contohnya seperti perkataan Rabbud Dar, Rabbul Ibil. Rabbud Dar ni tu sebagai sang pemilik rumah, tuai rumah ni, tuai rumah pemilik rumah ni. Rabbul Ibil, sang pemilik unta. Contoh semacam ini tidak mengapa digunakan kerana unta dan rumah tidaklah dibebani untuk beribadah. Jadi dia tidak kita jadi manusia Tuhan kepada nanti tak tuai lah. Atau boleh faham belakang dia Rabbul Dar, Rabbul Bilbi tu tak masalah lah. Maksudnya adalah ketika ada orang yang mengatakan saya Rabbnya unta, tuannya unta, maka itu tidaklah mengapa kerana unta tidak pernah dibebani untuk menyembahnya dan juga unta tidak pernah menyembahnya. Dan hal ini pernah dikatakan oleh Datuk Nabi SAW Abdul Muttalib ketika dirampas untanya oleh Abraha. Sebanyak 200 ekor. Dia Abraha rapah unta dia nak. Maka Abdul Muttalib datang kepada Abraha dan minta kembalikan untanya yang telah dirampas. Maka Abraha berkata, laqad kunta a'jabatni hina ra'aituka thumma qad zahidtu fika hina kallamtani. Atukallimuni fi mi'atai ba'irin asabtuha kalaka wa tatruka baitan huwa dinuka wa dinu abaiki qad ji'tu li hadmihi la tukallimuni fihi. Sungguhnya pada mulanya ketika aku melihatmu, aku merasa kagum dengan penampilan dan kewibawaanmu. Tapi setelah engkau berbicara kepadaku, kesanku menjadi sebaliknya. Apakah engkau berbicara kepadaku hanya mengenai 200 ekor unta yang telah kurampas daripadamu? Minta unta balik. Sedangkan engkau meninggalkan Kaabahmu yang merupakan agamamu dan agama nenek moyangmu. Padahal aku datang untuk merobohkannya, meroboh Kaabah lah. Tujuh Abraha. Lalu mengapa engkau tidak berbicara kepadaku mengenainya, mengenai Kaabah ni? Maka Abdul Muttalib berkata, Inni ana Rabbul Ibil. Sesungguhnya aku adalah pemilik unta tuai unta. Inni ana Rabbul Ibil. Wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu. Dan sesungguhnya bait itu rumah itulah Kaabah tu mempunyai pemiliknya sendiri yang akan menjaganya. Wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu. Rabban sayamna'uhu. Ada pemiliknya, tuai dia, tuai rumah tu. Tuai Kaabah tu dah. Rumah Kaabah tu dia ada tuai dia sendiri. Dia jaga sendirilah nak. Tafsir Ibn Katsir ke-8 ke-14 5 tahulah kuat setahun mana riwayat ni lah. Dalam hadis juga disebutkan bahawa ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fadalatul ghanam qala hiya laka aw li akhika aw lizi'bi. Qala fadalatul ibil qala ma laka wa laha ma'aha siqa'uha wa jazaa'uha taridul ma' wa ta'kulus syajar hatta yalqaha rabbuha. Orang tersebut berkata, bagaimana hukum menemukan kambing? Nabi berkata, kambing itu untukmu atau untuk saudaramu atau akan dimakan oleh segala. Orang berkata, betapa bagaimana dengan unta? Nabi berkata, apa urusanmu dengan unta? Unta tersebut memiliki kantung minum untuk dia minum sendiri. Dia memiliki kaki, dia boleh datang ke tempat sumber air dan dia boleh ke pohon untuk makan. Hingga dia bertemu dengan pemiliknya sendiri. Jadi, unta tu dia boleh jaga sendirilah. Segala pun tak mahu kacau dia. Tapi kalau
kambing ke apa, makan kau segala lah tak. Jadi boleh ambil lah kutik kambing kalau jumpa hilang untuk dijaga juga lah, tapi tidaklah setengah pakai tu, maksudnya tidaklah kena ambil tapi makan ke segala. Tapi kalau hutan ni kena bebas lah, tak payah ambil buat kelik ke apa supaya kau tak payah. Hadrat Bukhari nombor 2409. Kenapa? Kerana hutan ni bila jaga sendiri tidak bahaya dah. Ini menunjukkan bahawa penyandaran kepada Rabbu kepada selain manusia dan Allah Maha ke tidak mengapa disebut gapa ni. Hatta yalqaha rabbuha ni. Tu yang milik hutan ni. Yang kedua, jika kata Rabbun diidhafahkan disandar kepada manusia, untuk hal ini ada dua keadaan. Keadaan pertama, jika bukan dalam bentuk mukhatabah, kata ganti orang kedua, tetapi sebagai perkhabaran sahaja atau sebagai orang ketiga. Contohnya jika seorang mengatakan Al-Hasanu Rabbu Khalidin. Hasan Rabbnya Khalid. Hasan adalah tuannya, majikannya Khalid. Al-Hasanu Rabbu Khalidin. Maka pada keadaan ini terdapat khilaf yang panjang di kalangan para ulama. Akan tapi penulis sendiri lebih condong kepada pendapat bahawa hal ini tidaklah mengapa. Kerana banyaknya dalil yang menunjukkan kebolehannya. Boleh kata Al-Hasanu Rabbu Khalidin. Contohnya seperti sabda Nabi SAW tentang tanda-tanda hari kiamat. Antalidal amatu rabbataha. Apabila seorang budak wanita melahirkan anak tuannya dah. Talidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita, hamba wanita melahirkan anak. Ini tuannya dah. Hadis riwayat Muslim nombor 8. Di sini Nabi SAW menggunakan kata Rabbun sebagai kata ganti orang ketiga. Contoh lain seperti perkataan Nabi Yusuf AS kepada yang menemaninya di penjara, berteman Nabi Yusuf dah jaga dah. Uzkurni inda rabbika, terangkanlah sebutkanlah keadaanku tentangku di sisi Tuhanmu dah. Surah Yusuf ayat 42. Jadi guna juga engkau Tuhanmu dah. Demikian pula Nabi Yusuf AS berkata kepada orang yang datang kepadanya, irji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahunna inna rabbi bikaidihinna alim. Kembalikanlah kepada Tuhanmu, irji' ila rabbika, bukan kepada Tuhan, kepada Tuhanmu dah. Dan tanyakanlah padanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Fas'alhu ma balun niswah allati qatta'na aydiyahunna. Sesungguhnya Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka. Inna rabbi bikaidihinna alim. Surah Yusuf ayat 60. Kemudian perkataan Nabi Yusuf AS pula ketika dirayu oleh isteri penguasa. Dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya. Sungguhnya Tuhanku, rabbi ke bukan Tuhan, bukan Tuhan. Inna rabbi itu sungguhnya Tuhanku lah. Tuhan apa? Tuhan dia dah. Yang telah dia ni hamba dah. Yusuf ni. Jadi Tuhanku telah memperlakukan aku dengan baik. Inna rabbi ahsana maswaya. Surah Yusuf ayat 23. Ini semua bentuk penggunaan kata Rabbun bukan dalam bentuk mukhatabah, akan tapi sebagai bentuk kata ganti orang yang ketiga. Dan demikian tidaklah mengapa. Meskipun telah kita sebutkan bahawa hal ini ada khilaf di kalangan para ulama, namanya benar Allah tidak mengapa. Keadaan kedua dah. Rabbun yang keadaan kedua. Jika dalam bentuk mukhatabah pembicaraan kepada orang dengan kata ganti orang kedua. Contoh seperti majikan yang berkata kepada budaknya, wahai abdi dah. Budak lelaki tu, wahai amati, wahai budak wanitaku dah. Wahai hamba wanitaku, beri makan pada Rabbmu Tuhanmu dah. Atau seorang budak yang berkata kepada tuannya, wahai Rabbku, wahai Tuhanku dah. Penggunaan kata Rabb dan abdi dalam contoh ini, jika digunakan pada pembicaraan orang kedua, maka hal ini para ulama sepakat bahawa tidaklah boleh. Hanya saja kemungkinan para ulama khilaf kembali apakah tidak bolehnya adakah makruh ataupun hukumnya haram. Namun pendapat yang benar adalah haram bukan makruh. Kata gitulah. Permasalahannya di sini adalah lafaz ini murid penggunaannya terhadap Allah. Jadi akad makhluk siapa darjat macam Allah. Dan gitulah. Meskipun dikatakan secara bahasa tidaklah mengapa, akan tapi secara makna dikhawatirkan menyaingi Allah SWT. Sehingga Nabi SAW melarang untuk mengucapkan demikian. Jadi kesimpulannya, perkataan kata Ar-Rabbu ala sabili idhafah secara penyandaran, jika disandar kepada selain manusia, boleh dan tidak mengapa dah. Rabbul baiti, Rabbul gapa, Rabbul ibil, Rabbul dar. Jika disandar kepada makhluk manusia atau budak, jika bukan dalam bentuk mukhatabah, tetapi sebagai perkhabaran atau sebagai orang ketiga, khilaf. Namun lebih kuat adalah tidak mengapa dah. Jadi orang ketiga, Rabbaka,
Maksudnya dia orang ketiga lah Rabb. Jika dalam bentuk mukhatabah perbicaraan yang kata ganti orang kedua, sepakat bahawa hal ini tidak boleh dan status yang lebih kuat adalah haram. Okey, makruh. Saat inilah yang ke penggunaan kata Rabb secara mutlak tidak boleh kecuali hanya semata-mata Allah untuk Allah. Kalau Ar-Rabb dia, Ar-Rabb tu maksudnya Tuhan sajalah. Inilah pembahasan kita terkait penggunaan kata-kata Ar-Rabb. Adapun poin pembahasan kita adalah pada bentuk penggunaan kedua. Pada keadaan kedua iaitu ketika kata Rabbun digunakan dalam bentuk mukhatabah terhadap manusia. Dan tentunya ketika terjadi perhambaan pada zaman hamba adalah ada perbudakan, ada perhambaan. Ketika perbudakan itu terjadi, perhambaan itu terjadi, maka tidak boleh antara majikan dengan budak dengan hamba menggunakan kata-kata yang seakan-akan menunjukkan persaingan dengan terhadap Allah SWT sama level terhadap. Maka tidak boleh seorang majikan berkata kepada budaknya, kepada hambanya dengan mengatakan wahai abdi, wahai budak-budak laki-lakiku, dan wahai amati, wahai budak perempuanku. Kerana hal itu adalah kebiasaan Allah SWT dalam berkata-kata kepada makhluknya, akan tapi hendaknya dia mengatakan wahai gulami, wahai budakku, hambaku. Demikian juga seorang majikan tidak boleh mengatakan pada budaknya, hambanya dengan berkata wahai abdi, wahai hambaku, berilah makan Rabbmu, tuanmu dah. Oleh kerana itu, lafaz-lafaz yang dilarang oleh Nabi SAW tersebut digantilah dengan lafaz-lafaz yang dibolehkan. Iaitu lafaz Rabbun diganti dengan Sayyidi dan atau Malaya yang semaknanya sama saja dengan tuanku juga. Kata Sayyidi juga tidak mengapa kerana datang dalam banyak riwayat bahawa Rasulullah SAW menamakan seorang dengan Sayyid. Memang ada riwayat yang menyebutkan bahawa Sayyidun adalah Allah SWT, akan tapi maksudnya adalah Sayyid yang sempurna kerana di antara makna As-Samad adalah As-Sayyidul ladzi qad kamala fi su'udihi. Ya, Allah adalah pemilik yang paling sempurna dalam kemuliaannya. Intinya lafaz Sayyid boleh diberikan pada selain Allah SWT. Seperti Allah berkata tentang Nabi Yahya AS dalam firman-Nya, "Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin." Kemudian para malaikat memanggilnya Zakaria ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab. Allah menyampaikan khabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya, yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, panutan, ikutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu dan seorang Nabi di antara orang yang soleh. Surah Al-Imran ayat 39. Sayyidan wa surah situ lah. Poin ni dah. Sayyidan tu berubah terjemah. Panutan, ikutan. Tak apalah. Contohnya pula Nabi SAW bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Aku adalah pemimpin anak cucu Adam pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Muslim nombor 2278. Contohnya pula seperti Nabi SAW berkata tentang Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, "Al-Hasanu wal Husainu sayyidan syababi ahli jannah." Hasan dan Husain adalah dua pemimpin para pemuda dah. Sayyidan syababi ahli jannah. Dua pemimpin para pemuda penghuni syurga. Hadis ni hadis riwayat Ibnu Majah nombor 118. Hadis ni masalah benar Syekh Albani mensahihkan dia dah. Tapi masalahnya pada perawi-perawi yang dikatakan Syiah, tertuduh Syiah lah. Lepas tu di segi dirayah ni masalahnya Syabab ni macam mana nak ketua pemuda Syabab? Hasan mati tua juga, Husain tua lagi mati lah. Husain tua lagi. Gitulah dah, tua belakang dah mati, 50 lebih belakang dah. Kat 60. Jadi nak kata dia pemuda gana dah. Lepas tu juga ni mana ada pemuda, mana ada ketua orang tua, muda semuanya sama umur 35 belakang 37. Jadi tidak mungkin dah ada pemuda syurga dah. Tua pemuda syurga. Jadi hadis ni ada masalah di segi dirayah ni. Jadi demikian pula Nabi SAW berkata tentang Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, Abu Bakar dan Umar sayyidan kuhuli ahli jannah minal awwalin wal akhirin illa an-nabiyyin wal mursalin. Abu Bakar dan Umar adalah pemimpin orang dewasa dan orang-orang tua. Sayyidan kuhuli. Orang tua dah. Penduduk syurga dari golongan terdahulu maupun yang terakhir kecuali para nabi dan rasul. Ni pun ada masalah hadis ni. Macam mana jadi ketua-ketua pula dah. Hadis riwayat Ibn Majah nombor 95. Ni hadis masalah lah kan.
Walaupun sekali tengok sanak je, okey dah, tapi dia ada ilak, ada penyakit dah. Dari segi sanak pun ada juga, semuanya kena perhati molek dah. Nabi SAW juga pernah berkata ketika Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu datang, "Kumu ila sayyidikum." Berdirilah kalian untuk menghormati pemimpin kalian, guna sayyid. Hadis riwayat Bukhari nombor 1262. Jadi berdiri ni kerana berdiri saja, bukan diri saja, diri sambut lah. So dah. Tak bukan jadi Nabi tak suka ke? Sebab berdiri ketika Nabi sapa, jadi tak boleh lah jadi amal dah. Nak sambut bukan diri saja, diri sambut dah. Lain dah. Nabi SAW juga berkata tentang Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu, "Isma'u ila ma yaqulu sayyidukum." Dengarlah apa yang telah dikatakan oleh pemuka kalian ini, bos kalian ni, ketua kalian lah, sayyid kamu dah. Yang ke-8 ni hadis riwayat Muslim nombor 498. Ni hadis riwayat mana? Yalah. Yalah, berdirilah kalian untuk menghormati pemimpin kalian tu. Hadis riwayat nombor 7, hadis riwayat Bukhari nombor 1262. Nabi SAW berkata tentang Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu, "Isma'u ila ma yaqulu sayyidukum." Mendengarlah apa telah dikatakan oleh pemuka kalian. Ni baru hadis riwayat Muslim nombor 1498. Oleh kerana itu, penggunaan lafaz sayyidi adalah tidaklah mengapa kerana banyaknya dalil yang meriwayatkan bahawa Nabi SAW menggunakan lafaz tersebut untuk para sahabat. Kemudian lafaz abdi dan atau amati, hambanya, digantikan dengan lafaz fataya wa fatati dan atau gulami yang seumpamanya, maknanya sama dengan hambaku juga, tapi penggunaan untuk Allah tu jagalah. Perhabaasan ini bolehlah kita katakan tidak begitu penting untuk saat ini kerana sudah tidak ada lagi perhambaan perbudakan. Perhambaan salah satu sumber terjadinya adalah dengan adanya peperangan. Sebab dulu tak pera dengan penjara dak. Buat bazir putih kerajaan dak. Baik pera ngaji dah. Pokok perlu ni pera jaga lebih banyak piti habis daripada pera orang nak ngaji dak. Ngaji kena bayar, jaga free. Tak apalah. Jika kemudian perbudakan perhambaan diadakan dengan cara merampas dan menculik orang di jalan lalu kemudian dijadikan hamba budak atau perjualbelikannya, maka demikian tidaklah boleh kerana bukanlah sebab terjadi perbudakan. Jadi bukan curi, rapah, colek, bukan dah. Hamba ni disebabkan peperangannya besar, peperangan dia barulah jadi perhambaan dah. Tu pun antara orang Islam yang kafir Islam, kalau sama Islam tak boleh juga jadi hamba dah. Perbudakan perhambaan pada asalnya telah ada sebelum Nabi SAW diutuskan. Romawi, Persia dan Afrika dan negara-negara lainnya telah mempraktikkan perbudakan perhambaan. Maka kemudian Islam datang dalam rangka untuk mengaturkan perbudakan perhambaan, bahkan datang untuk mengecilkan perhambaan, dan ini ditandai dengan banyaknya dalil-dalil yang menganjurkan kita untuk membebaskan hamba dan atau budak, dan keutamaan membebaskan hamba macam-macam lah. Kafaruk ke apa, nak bayar dia, bebaskan hamba lah. Kalaupun sekiranya seorang menahan budaknya, hambanya, maka Islam mengajarkan agar seorang haruslah berbuat baik kepada budaknya, hambanya. Maka Islam mengajarkan agar seorang harus berbuat baik kepada hambanya. Dan di antara wasiat Nabi SAW ketika meninggal dunia, beliau mengatakan as-salah wa ma malakat aimanukum. Perhatikanlah salat dan perhatikanlah budak hamba yang kamu miliki. Hadis Sahih Jami' wa Ziyadah nombor 3873. Wasiat Nabi SAW ini tentunya menggambarkan akan pentingnya menjaga budak atau hamba dan perlakukan mereka dengan baik. Dulu tak pera dalam penjara, dia pera masing-masing bila buat kerja dia, pera. Maka jika sekiranya peperangan terjadi dan perbudakan perhambaan terjadi, maka hendaknya kita perhatikan hal ini semula lah, kerana ini berkaitan dengan tauhid seorang. Bila jadi perperangan terjadi namun dunia internasional bersepakat bahawa tetap tidak ada perhambaan lagi lah ni dah, walaupun pergi dunia dah. Dan yang kalah hanya tinggal membayar atau yang semisalnya, maka ini tidaklah mengapa dah. Atau jika ada kesepakatan antara kaum muslimin dan orang kafir untuk tidak mengadakan perbudakan perhambaan setelah peperangan, maka tidaklah mengapa juga. Benda ni molek lah. Okey. Kandungan bab ini larangan mengatakan abdi atau amati, larangan bagi seorang hamba sahaya budak untuk memanggil majikannya dengan ucapan robku dah, rob.
Dan larangan seorang majikan memanggil budaknya dengan berkata, hidangkanlah makanan bagi rokmu dah. Dianjurkan pada majikan untuk memanggil budaknya hambanya dengan mengatakan fataya atau gulami. Dianjurkan pada budak hamba untuk memanggil tuannya, majikannya dengan panggilan sayyidi dan maulaya. Yang kelima, tujuan dari anjuran di atas adalah untuk mengamalkan tauhid dengan semurni-murni tauhid sampai dalam hal ucapan pun dijaga. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.